Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, salam upah, selamat petang, salam Jumaat dan salam ma'al hijrah kepada semua. Saya Sabrina, teman moderator anda pada hari ini. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton buah bicara khas Muslim TV Live kita pada hari ini bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah 1443 yang bertemakan Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti yang baru sahaja kita sambut beberapa hari yang lepas. Jadi saya harap semua yang menonton pada hari ini dilindungi dan diberkati dunia akhirat insya-Allah. Jadi sebelum bermula saya ingin mengambil sedikit masa untuk kita sama-sama menyedekahkan Al-Fatihah kepada ibu bapa kita, pada keluarga kita, pada mereka yang telah meninggalkan kita. Mulakan Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi kalau anda lihat sekarang ni, sebenarnya saya tidak berseorangan dan hari ini saya ditemani oleh dua orang panel yang juga merupakan pensyarah yang cukup dikenali dan disegani di kampus kita ni, iaitu Profesor Madya Dr. Faizal Kasmani, iaitu Dekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, dan juga Profesor Madya Dr. Nur Najihan Jaafar, Timbalan Dekan Akademik Antarabangsa Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Selamat datang Doktor, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor untuk masa yang diluangkan bersama kita pada hari ini. Okey, sebenarnya Doktor, saya cukup tertarik dengan maksud tema Ma'al Hijrah kita pada tahun ini kerana maksud manhaj itu sendiri dalam bahasa Arab adalah jalan yang jelas dan terang. Betul ya? Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami jadikan dan tetapkan sesuatu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Dan tema ini sebenarnya saya rasa macam satu motivasi kepada ummah untuk meletakkan nilai Rabbani itu sendiri, iaitu menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya dalam menepani apa jua keadaan dan dalam situasi macam sekarang ni kan Doktor kan. Dan saya rasa macam cukup bertepatan lah dengan situasi kita sekarang yang berada dalam keadaan pandemik ni yang tak tahu bila nak berakhir kan. Dan juga tema ni juga saya rasakan macam inspirasi daripada sifat dan sikap Rasulullah Subhanahu Wa Taala sendiri, yang macam mana kita tahu Rasulullah tu mempunyai sifat-sifat yang sangat mulia, yang sangat kita patut ikutilah, dan antara sifat-sifatnya adalah sifat benar dalam setiap perkataan dan perbuatan yang beliau lakukan, bersifat jujur, bersifat dipercayai. Dan juga kalau kita baca sirah-sirah Rasulullah, memang jelas menunjukkan baginda ni adalah seorang pemimpin yang sangat beretika tinggi dengan akhlak yang mulia. Macam banyak sifat-sifat Rasulullah ni yang kita boleh ikuti. That's why lah baginda diberi gelaran Al-Amin. Kalau kita nak tengok juga dalam aspek pentadbiran pun sama juga. Kalau baginda membuat keputusan, baginda memang mengamalkan sikap yang terbuka dan sentiasa mendengar buah fikiran ramai. Jadi saya rasa semua pun setujulah Doktor kita memang menjadikan Rasulullah tu sebagai role model untuk kita teladani dan ikuti. Okey, jadi sebelum kita ke topik dengan lebih lanjut ni Doktor, saya nak tanya juga Doktor berdua lah pandangan peribadi Doktor berdua berkaitan tema Ma'al Hijrah tahun ni, Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Jadi boleh kita mulakan dengan Dr. Jihan dan seterusnya Dr. Faizal nanti, boleh ya? Okey, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator kita Sabrina dan juga sahabat kita lah Dr. Faizal. Sama-sama kita dapat berjumpa pada platform petang ni untuk ambil masa sikit untuk kita renung-renung tema Ma'al Hijrah tahun ini 1443 Hijrah. Jadi kalau nak berkongsi lah apa yang kita faham, pandangan kita terhadap tema yang disasarkan untuk Ma'al Hijrah tahun ini, pada saya tema ni sangat penting
asas dan dia sangat bertepatan dengan keadaan semasa secara global kan. Kalau sekarang kita tengok kan Sab dan Dr. Faizal kan, kita seluruh dunia lah kita boleh kata semua manusia ya, umat manusia ni kita semua sedang dilanda satu keadaan yang mana menyebabkan semua daripada kita tercari-cari solution dan tercari-cari apakah sebab dan sebagainya. Dan ini sebenarnya saya pun tadi dah borak awal dengan Sab bahawa apa yang ditimpakan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita ni dia adalah satu bentuk musibah, of course. Jadi bila musibah tu maksudnya apa sahaja yang didatangkan kepada manusia itulah ya. Jadi musibah ni sebenarnya dia bukanlah itself sebagai kita kata satu bentuk hukuman ke apa, not. Tapi musibah tu sendiri sebenarnya dia adalah tools, mekanism untuk Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan atau Allah nak wake up call lah kepada kita apa yang sepatutnya kita lakukan, dan itulah yang dipanggil sebagai manhaj Rabbani. Manhaj macam moderator kita tadi kongsikan dia tentang cara Rabbani tu dia adalah sifat kepada ketuhanan yang mengatur dan mentadbir urus alam ni. Jadi manhaj Rabbani tu maksudnya cara ataupun life cara hidup yang telah dikongsikan Allah ataupun dipandukan kita oleh Allah melalui Al-Quran dan juga Nabi SAW. So that kalau kita follow panduan ini kan, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka memang outcome dia menghasilkan satu bentuk ataupun satu ketamadunan manusia, dan itu yang dikatakan sebagai ummah berkualiti. So Sab kalau kita tengok manhaj Rabbani ni paling idealnya dianya dipraktikkan di zaman Rasul sendiri. Rasul SAW bila menerima wahyu and then implement all those syariat kan kepada bangsa Arab Quraisy ketika itu, dan kita lihat bagaimana hijrah tu sendiri, agenda hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, dia membuka satu lembaran baru dalam sejarah kita kata sejarah manusia, kerana terbangunnya sebuah tamadun yang paling cemerlang lah kan, dan bangsa-bangsa ataupun masyarakat ketika itu kita dapat lihat hidup dengan aman harmoni walaupun berbilang agama kan, Nasrani, Yahudi, Islam dan Muslim dan sebagainya. Jadi that kind of quality of ummah lah sebenarnya yang telah dipotretkan oleh sirah Nabi SAW, dan itu jugalah yang kita punya government kan cuba bawa semula that kind of spirit untuk kita sama-sama masyarakat Malaysia pada ketika ini menghayati semula agenda ataupun gagasan daripada sirah Nabi SAW. Itu saja mungkin pandangan saya terkait dengan tema Ma'al Hijrah tahun ni. Ya, betul. Terima kasih Dr. Jihan. Silakan Dr. Faizal, pendapat Doktor. Terima kasih Sabrina. Thank you so much. Saya macam tadi kita berbincang tema Ma'al Hijrah tahun ini sangat menarik ya. Pada saya ia sangat mendalam, dan saya rasa ini adalah satu usaha yang baik untuk kita menerangkan lagi apa yang dimaksudkan dengan manhaj Rabbani itu. Seperti yang Dr. Jihan cakap tadi, kita lihat dia sebagai satu cara, satu kaedah di mana kita ingin mendekatkan diri kita lagi dengan Allah SWT. Cabarannya ialah bagaimana kita ingin menjalankannya dalam masa kini, dalam masyarakat kini dan era kini. Dan ia sangat pada saya terkait dengan kita punya tajuk hari ini juga, iaitu bagaimana kita berkomunikasi melalui social media. Saya rasa itu sangat penting. Jikalau saya lihatlah apa yang telah diulas oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, kita ada 3 cara yang dikatakan untuk mencapai manhaj Rabbani itu. Pertama ialah perlu ada ilmu, kedua ialah kerohanian, dan ketiga adalah berdakwah. Dan saya rasa ketiga-tiga ini dikatakan adalah cara untuk kita memanifestasikan manhaj Rabbani itu kepada masyarakat. Dan saya lihat media sosial tu dilihat sebagai satu wadah untuk memastikan kita menggunakannya dengan sebijak mungkin agar gagasan manhaj Rabbani itu kita boleh capai. Ya, itulah pandangan saya. Baik, terima kasih Dr. Faizal dan Dr. Jihan. Jadi saya rasa bertepatan ya kita punya tema Ma'al Hijrah ni dengan topik kita pada hari ini. Jadi topik yang akan kita bawa dalam bual bicara khas kita iaitu media sosial, hijrah tak sampai. Jadi macam mana tu?
Iaitu juga memang berkaitan dengan kalau boleh kita cuba kaitkan dengan tema Mak Ali Hijrah kita pada tahun ni lah. So kalau kita tengok konteks sekarang Doktor dengan keadaan PKP yang masih berterusan orang duduk dekat rumah, lepas tu tak boleh nak keluar, tak boleh nak bersosial. Kalau macam dulu kita macam happy-happy macam sebelum ni saya ada bercakap dengan berborak lah dengan Dr. Jihan Doktor yang macam kita macam tu katanya kita berada di comfort zone. Sebelum ni kita ada dekat comfort zone. Sekarang ni everything is change. Lepas tu macam kita tak boleh keluar rumah, kita tak boleh pergi mana-mana dan kebanyakan masa kita ni sebenarnya kita habiskan dengan gadget. Gadget dengan handphone, lepas tu komputer dengan media sosial, dan media sosial memang digunakan secara meluas lah sekarang ni sebab itu salah satu platform kan untuk kita berkomunikasi kan. Jadi kalau merujuk juga pada masa keadaan sekarang ni, kalau kita lihat ada media sosial dekat IG ke Facebook ke, ramai yang kita ni macam suka nak komen-komen yang tak baik Doktor. Macam ada yang dia macam mana, macam tak ada batasan. Kalau kita nak komen tak ada batasan. Lepas tu bergurau kasar, lepas tu guna bahasa kasar, lepas tu tak suka, dislike sana, dislike sini, semua dislike kan. Semua nak komen, semua nak macam bantah-bantah macam tu kan. Jadi sekarang ni media sosial ni dilihat sebagai tidak dimanfaatkan ke arah hijrah yang lebih baik. Kebebasan bersuara pun macam terbuka, sangat luas, especially hal-hal sosioekonomi, hal-hal politik, terutama bila macam ni lah ada keadaan sekarang kan. Jadi soalan saya untuk Dr. Faizal sebab saya tengok doktor pun sangat aktif dekat media sosial kan. Jadi macam mana Doktor kalau kita melihat sosial media ni zaman sekarang ni dia dapat mempengaruhi adab dalam berkomunikasi? Macam mana tu? Bagaimana kita melihat media sosial ni? Yang boleh saya? Ya betul. Saya dulu. Okey. Ya. Silakan. Media sosial ni saya rasa kalau nak cakap pasal adab tu nanti saya bagi dekat Ustazah Jihan ya. So Jihan lebih tepat untuk cakap pasal adab. Mungkin saya boleh ceritakan tentang apakah peranan media sosial inilah secara generalnya. Saya adalah pencara komunikasi. Dari segi komunikasi itu sendiri media sosial itu adalah satu revolusi dalam berkomunikasi. Dia revolutionize cara kita berkomunikasi. Kalau dulu kita menggunakan face to face, kemudian ada radio, kemudian ada television, kemudian ada internet, dan sekarang ini kita berkomunikasi melalui media sosial. Apa yang menjadikan ia special dan bermasalah ialah kerana kita sendiri boleh berkomunikasi dengan lebih terbuka, di mana tiada lagi apa orang panggil had. Tiada lagi orang akan mengatakan bahawa apa yang kita boleh cakap, apa yang kita tak boleh cakap. Benda tu dah jadi two ways. Kita boleh cakap apa yang kita nak, kita boleh generate apa yang kita nak. Kebebasan tu adalah boleh dikatakan satu tanpa had. Jadi media sosial ni dia ada, kita panggil double edged sword. Ada yang bagus, ada yang tak bagus. Saya fokuskan kepada Muslim dan Islam, media sosial ini. Okey, kita lihat kepada Muslim Islam. Kalau kita lihat kajian terdahulu kalau kita lihat media sosial ni, dia ada beberapa aspek yang kita mungkin boleh bincangkan dan lihat dengan lebih mendalam di masa hadapan. Pertama ialah media sosial ini menjadikan Islam lebih liberal. Dia meliberalkan Islam itu sendiri. Kerana isunya ialah media sosial ni dari segi politiknya adalah satu yang bagus. Kerana dia memberikan peluang untuk setiap orang untuk bersuara. Tetapi dalam aspek-aspek religiosity atau keagamaan atau Islam itu sendiri, mungkin bukan Islam sahaja, mungkin agama lain juga, ia menjadi satu pendemokrasian. Semua orang mempunyai pandangan dia tersendiri dan sebagainya berkaitan dengan isu-isu agama, walaupun kita tak tahu tentang isu tersebut. Itu yang membuatkan benda tu jadi berbahaya. Okay? Itu pertama yang kita kata liberalisasi media sosial tersebut. Namun yang keduanya ialah
media sosial juga pada masa yang sama ia memboleh menjadikan imej Islam lebih teruk kerana orang akan mengutuk Islam dan sebagainya melalui media sosial. Kerana ia adalah satu yang terbuka. Tetapi on the other side ialah media sosial ini memberi peluang kepada anak-anak muda Islam atau bukan Islam untuk discover Islam itu sendiri. Jadi dia kerana dia tahu berkaitan dengan mufti-mufti yang ada di media sosial, kata-kata yang dinyatakan. Kadang-kadang orang akan share bagaimana berkaitan dengan Palestin, isu Palestin sebagainya. Dia membuka minda seseorang itu. Jadi bagi anak-anak muda yang kita katakan tidak begitu terdedah tentang Islam, lebih terdedah kepada mereka yang memang punya ilmu tentang Islam, boleh berkongsi. Jadi perkara tersebut adalah sesuatu yang ia adalah satu cabaran kepada terhadap perkembangan orang panggil itu dakwah Islam itu sendiri. Ia adalah satu cabaran yang agak besar. Dan saya lihat apabila negara memilih manhaj Rabbani itu, saya rasa ialah satu cara untuk mengatakan bahawa kita kena ada ilmu itu membawa kepada kita punya kerohanian dan juga kita kena berdakwah dengan betul. Saya rasa tema itu adalah bagus, tetapi kita kena anjakkan satu step. Bagaimana kita perlu menggunakan media sosial dengan bagus. Itu mungkin kita dimasukkan kepada adab dan sebagainya lah. Mungkin saya stop di situ saja. Baik, terima kasih Doktor. Sangat bermanfaat juga sebenarnya sebab Doktor ni memang banyak pengalaman lah ya dalam media sosial, lagi dalam banyaklah benda-benda yang zaman sekarang ni diperlukan. So lepas ni kita boleh tanya, mungkin kita boleh bincang lebih lanjut lepas ni Doktor. Okey, Dr. Jihad, seperti yang macam saya sebutkan sebelum ni kan, berkenaan dengan sifat-sifat mulia Rasulullah kan. Jadi bagaimana Doktor kalau kita nak lahirkan ummah ni yang berkualiti ni di media sosial dengan menjadikan Rasulullah tu sebagai rujukan? Maknanya macam mana kita nak lahirkan ummah-ummah yang berkualiti yang tidak mengikut perasaan sangat, yang tidak menulis membuta tuli macam tu di media sosial, supaya kita nak nampakkan nak synchronize dengan yang Dr. Faizal sebut tadi, synchronize dengan image Islam itu sendiri. Macam mana Dr.? Okay, terima kasih Sab. Berkaitan dengan tadi pun Dr. Faizal dah share dengan kita macam mana pro and cons kan penggunaan social media tu. Of course dia punya pro tu lebih banyak. Cuma bila mana kita tidak menjaga adab, kod etika dalam berinteraksi di social media tu, dia akan membawa kepada implikasi-implikasi buruk lah. Contoh tadi liberal liberal dalam beragama dan sebagainya semakin terdedah kan. So itu semua antaranya kerana tidak mengikut adab yang sepatutnya seperti yang Nabi SAW pandukan atau tinggalkanlah untuk kita follow. Jadi mungkin saya nak share beberapa hadis Nabi, apa yang Nabi pesan pada kita bila kita berkomunikasi, especially dalam social media ataupun yang kita katakan sebagai media baru ni. Okey, yang pertama sekali kata Nabi SAW, min husnil islamil mar'i antarkahu ma la ya'ni, iaitu satu daripada karakter ataupun tanda atau kita kata indikator kepada husnul Islam, baik dia punya quality of Islam. Ummah berkualiti tadi tu ialah umat itu dia meninggalkan apa yang tak penting, apa yang sia-sia ditinggalkan. So dekat sini kan kita boleh tengok how far kita punya penggunaan untuk social media tu, adakah memang betul-betul untuk perkara yang bermanfaat ataupun just saja-saja nak share benda-benda yang tidak ada bermanfaat ataupun something yang useless lah kepada masyarakat dan sebagainya, bahkan macam gosip liar dan sebagainya, maka itu memang menunjukkan indikator kepada ummah yang tidak berkualiti, ya, kata Nabi SAW. Okey, yang kedua, lagi satu perkara yang perlu kita ambil berat bila deal dengan social media ni ialah tentang tabayun. Tabayun tu adalah clarification. Mudah kata clarification. Tabayun
bila kita dapat satu-satu isu, especially yang menyentuh isu-isu peribadi seseorang ataupun menyentuh tentang dasar kerajaan ke hukum hakam dan sebagainya, tak boleh kita nak sebarluaskan suka-suka hati unless kita dah confirm kan, dah clarify dia punya info ataupun fakta tersebut. Sebab itu memang termasuk dalam apa yang Nabi SAW pesanlah kepada kita, yang mana saya nak sharekan satu hadis daripada Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, maksud dia, sesungguhnya seorang hamba apabila menuturkan satu perkataan yang tidak dipastikan kebenarannya terlebih dahulu, akan membawanya ke neraka yang jaraknya lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Masya Allah, tu hadis daripada Sahih Bukhari. Kadang-kadang kita nampak macam simple kan Sab, macam betul, tak ada apalah benda ni kan, dia tak ada effect lah, tak kena tindakan share je lah. Tak kena saman, tak kena apa. Okay, fine. Mungkin dekat dunia kita lepas. Tapi dekat sini Nabi dah pesan, dah bagi warning pada kita yang mana kita barang siapa yang melakukan perkara tersebut akan membawanya ke neraka, yang mana neraka tu luasnya antara timur dan barat. Jadi kalaulah umat Malaysia lah, Muslim Malaysia memahami hadis ni dan betul-betul menghayati and then practice kan, yakinlah. Pertama mereka kena yakinlah dengan apa yang Nabi sampai. Kalau tak yakin kan, jadi mereka akan pandang hadis Nabi tu macam macam tu je lah kan, sekadar pandang enteng je lah. Pandang enteng, sekadar satu teks untuk dibaca dalam ceramah saja, tapi tidak diambil peduli, diamalkan, kan? Tidak diamalkan. Jadi consequences dia sangat berat sebenarnya, dan consequences dia tu kekal kan, bila dah masuk neraka tu Ustaz, kekal, dah tak boleh nak tarik balik, nak buat rayuan ke apa dah tak ada dah. Jadi kalau semua orang faham kan, jadi akan lahirlah masyarakat yang kita kata umat berkualiti. Itu apa yang dipesan Nabi kan, tabayun tadi, dan juga yang tadi saya tekankan, jangan kita kongsikan, kita sebarkan perkara yang bermanfaat sahaja. And then ada juga Nabi pesan pada kita supaya kita elakkan beberapa perkara lah. 3 perkara saya mungkin highlightkan. Pertama, dalam kita berinteraksi secara maya ni, kita kena jaga kita punya tutur bicara kalau live kan. Begitu juga dengan perkataan, kalau kita buat penulisan, posting dan sebagainya, make sure kita jaga perkara tu, tutur kata, tulisan dan sebagainya, supaya tidak menyakitkan hati orang ataupun menghina orang, kita pandang serong pada orang dan sebagainya. Saya nak share satu hadis, sebab bila kita basekan kita punya argument ni kepada hadis, itu something yang pasti kan, satu wa'id tu ancaman lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Nabi sendiri. Jadi kalau kita tak ada feel takutkan ancaman Nabi, apakah lagi yang kita nak takutkan kan? Sebab inilah sandaran dia. Jadi Nabi SAW bersabda, bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, melaknat, berbuat dan berkata keji dan kotor. Maksudnya Nabi sendiri bagi tahu kita, kalau mereka ni, umat Muhammad ni buat perkara-perkara ni, mencela, melaknat, buat kata keji dan kotor ni, dia bukan orang mukmin yang sempurna. Even though dia mengucapkan 2 kalimah syahadah kan. Dia kan, kita nak faham konteks Muslim mukmin ni kan. Memang Allah kata, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi bagi tahu, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang melafazkan syahadah masuk syurga, tempatnya di syurga. Tapi dia bukanlah simply senang terus masuk syurga. Ada tapisan-tapisan, roblok dekat situ. So antara roblok kat situ ialah how kita ketika di dunia ni bercakap, tulis kan dalam social media. So kalau ada antara tulisan kita tu yang menghina orang, mengata dan sebagainya, so kat situlah yang disebut seorang mukmin yang belum sempurna imannya, maka adalah dia punya roadblock kat situ, nanti nak masuk syurga. Subhanallah. Okey, Nabi pesan lagi pada kita semua, jauhilah mengumpat dan memfitnah, kerana ia adalah satu perbuatan yang haram, tercela dan termasuk dalam dosa-dosa besar. Sahabat Nabi bernama Huzaifah, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, penabur fitnah tidak akan masuk syurga. Again, roadblock yang kedua ialah penabur fitnah. Kalau yang tadi orang yang mencela, mengherdik orang lain kan, kata-kata keji pada orang. The second thing, menabur fitnah. Fitnah kita tahulah kan, orang tu tak buat, kita kata buat gosip liar lah. Gosip liar kan. Gosip. Dan kalau kita tengok kan Sab, gosip liar ni sangat mendapat perhatian dalam kalangan netizen, tak?
kan? Betul, zaman Masya sekarang ni Allah. lagi doktor. Kita nampak macam wah meriah kan, satu posting tu meriah, ramai bagi respon, komen dan sebagainya. Subhanallah, tapi saya nampak takutnya meriahnya tu macam yelah meriah sebab Nabi dah kata kan, penabur fitnah tidak akan masuk syurga. So meriah tu meriah apa? Something to be wonder lah. Something to be wonder. Okey, saya kira itu sahajalah sedikit perkongsian. Walaupun sedikit saya bawakan kepada penonton apa yang Nabi pesan supaya kita buat, apa yang Nabi larang kita buat, tapi peganglah elok-elok ya, sebab dia punya consequences tu sangat tak boleh nak patah balik lah. Itu sahaja. Betul. Terima kasih Dr. Jihan atas perkongsian. Sekarang kita balik-baliklah pada Dr. Faizal Doktor, kalau masa kita lihat dari media sosial sekarang ni kan, Malaysia ni sendiri memang agak terkenal lah dengan jentera netizen bawang macam tu. So kita ada jentera netizen sangat kuat. Jadi contohlah, kita bagi contoh masa isu Israel kan, ada hashtag koyak tu saya rasa macam dah sampai international lah Kak Jen, sampai Israel sendiri pun dah macam respon dekat kita punya netizen bawang ni kan. Lepas tu sama juga macam isu Olimpik baru-baru ni, yang kita punya atlet berbasikal tu dia kena, kan dia accident kan dengan dia punya lawan tu. So netizen ni ramai-ramai pergi serang secara peribadi dekat Instagram dia. Jadi doktor, macam mana doktor melihat isu-isu macam ni doktor? Dari sudut pandangan doktor. Dia begini sebenarnya, jikalau kita lihat, benda ni bukanlah satu kita panggil unik kepada Malaysia saja. Okey, sememangnya Malaysia ni ada satu, kalau kajian dibuat, memang Malaysia adalah antara negara-negara yang agak tinggi lah when it comes to netizen ini ya, untuk apa orang panggil tu, kita panggil kes gejala buli pun tinggi juga di kalangan Malaysia, juga kes-kes kata-kata penggunaan Facebook juga tinggi di Malaysia. Adakah ia unik kepada Malaysia sahaja di mana netizen kita panggil apa tu, bawang apa, jentera bawang. Ya, jentera bawang ni. Adakah unik kepada Malaysia? Saya tak maulah cakap sedemikian. Dia juga unik bagi apa panggil tu, masyarakat negara-negara yang lain. Okey. Cuma di Malaysia ni kita lain sikit lah, terutama di Asia lah, kerana kita ni adalah suatu apa orang panggil tu, community yang sentiasa very tight knit. Kita nak tahu apa orang lain buat dan apa community buat, tetapi bila perkara tersebut when it comes to gossip dan sebagainya ditranslate dalam benda yang salah lah. Kita nak tahu hal orang lain, nak menyampaikan hal orang lain, dan social media dijadikan sebagai suatu wadah untuk menggairahkan perkara tersebut, which is not good. Tapi apa yang apa tu Dr. Jihan cakap tadi adalah sangat sesuai, iaitu kadang-kadang kita lupa bahawa bila kita berkomunikasi di media sosial, kita lupa bahawa ada adabnya tu tetap apply semasa kita berkomunikasi tanpa media sosial juga. Cuma di media sosial ni satu perkaranya ialah kerana kita merasakan bahawa orang tak nampak kita buat. Kita lupa yang sebenarnya Allah nampak apa yang kita buat. Tapi kita rasa orang tak nampak, jadi kita boleh buat perkara tersebut. Tapi sebenarnya kesan dia adalah lebih panjang. Tetapi saya kata beginilah, kita balik semula kepada tema Mak Al-Hijrah tersebut ya. Di media sosial ni sebenarnya peluang untuk seseorang itu menyampaikan sesuatu yang baik sangat besar. Kita lihat perkara yang negatifnya itulah banyak sebab trending dan sebagainya. Tapi kadang-kadang yang trending tu sebenarnya taklah banyak sangat. Dia trending kerana kumpulan-kumpulan apa orang panggil tu keyboard warriors ni yang menjadikan ia trending. Okay? Tetapi ada banyak lagi perkara-perkara yang tidak trending yang boleh kita buat.
Kalau kita sebagai contoh kita ada satu social media kita yang dipanggil Muslims. Social media Muslims ni dia akan portray bagaimana Muslim di seluruh dunia orang panggil tu menjadi seorang Muslim yang bagus. Itu adalah satu social media yang bagus. Ada TikTok influencer namanya tak silap saya Zahra, tak silap saya. Beliau menunjukkan bagaimana kehidupan beliau sebagai seorang Muslim. TikTok ni memang sangat famous sebagai contoh. Jadi peluang untuk seseorang itu berdakwah, itu salah satu daripada manhaj Rabbani itu adalah sangat besar. Jadi kita lihat itu yang saya kata tadi. Saya tak tahulah social media ni ujian yang diberikan oleh Allah ke agaknya Dr. Jihan ke atau peluang ke, saya tak tahu, tetapi dia memang ada dua-dua. Bagi mereka yang nak cari dosa, nauzubillah, memanglah mudah sangat. Tetapi bagi mereka yang nak mencari pahala, lebih mudah pun sebenarnya. Terutama mereka yang berilmu. Mereka yang berilmu boleh share ilmu tersebut. Mereka yang mungkin tidaklah, maksud saya ilmu tu adalah ilmu kerohanian agama lah ya. Mereka yang tak pandai sangat mungkin boleh belajar daripada social media tersebut. Okey, saya cakap contohnya lah, kalau saya lah setiap hari ya, bila saya buka social media tu, saya suka tengok post daripada Mufti Meg. Ya, saya suka tengok kadang-kadang post daripada beberapa panggil tu social media influencer yang akan post mengenai hadis-hadis ayat Quran yang best, yang menjadikan hidup our day pada hari itu gembira. Okay, benda-benda macam tu impact dia walaupun kita lihat kecil tapi sebenarnya sangat besar, terutama dalam era bekerja di rumah dan sebagainya ni di mana kita agak tension dan sebagainya. Jadi ada banyak sebenarnya konten-konten yang sebegitu yang nak dipilih. Jadi saya ada dua, saya boleh pilih konten-konten nak tahu orang buat gosip, tetapi saya juga ada konten-konten yang menyenangkan dan menyeronokkan dan memberi ilmu kepada saya. Jadi dia macam battle, ya Ustazah, dia macam battle mana satulah untuk orang-orang, terutama orang-orang yang macam saya ni sebagainya, battle. Kita boleh pilih mana yang kita nak. Of course kita, kalau kita tengok fitrah sebagai seorang manusia itu sendiri, kita nak benda yang menggembirakan, yang membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbaniyah itulah. Kita nak pilih yang situ. Dan social media ni memang boleh membawa kita ke arah itu, tetapi itulah kita kata it's a battle. Jangan kita kalah battle tersebut sebagai seorang Muslim, sebagai seorang pendakwah. Battle daripada orang-orang yang liberal dan Islamofobia, yang membenci Islam atau tidak faham tentang Islam, ada. Tetapi at the same time battle daripada pendakwah-pendakwah ataupun mereka-mereka yang ingin menyampaikan berita baik tentang Islam pun ada. Yang itu yang sebenarnya yang saya rasa kita perlu highlightkan dan perlu kita lakukan. Bagaimana kita nak, saya rasa at the end of the day, kita sebagai manusia, walau bagaimana, ialah kalau Allah bagi apa orang panggil tu jalan tersebut, walau bagaimanapun kita nak pergi benda yang baik. Dan mereka akan cari benda yang baik di social media. Tetapi jangan tak adalah kita sebagai pendakwah ni, jangan tak ada perkara yang baik tersebut. Dan kita apa orang panggil tu menyerah kalah di atas liberal dan LGBT dan sebagainya di social media, dan kita tak mau fight tentang perkara tersebut dan mengatakan bahawa social media ini adalah jangan guna, berdosa dan haram. Kerana kalau kita buat begitu, dia akan, sebab kita sendiri yang control, and let us fight lah pada saya sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang pendakwah, insyaAllah. Jadi kita perlu menggunakan media sosial ni ke jalan yang betul lah kiranya, Doktor ya. Jangan macam kita menyalahgunakan media sosial ni untuk benda-benda yang tak berfaedah. Jangan lupa adab Rasulullah yang Ustazah Jihan cakap tadi tu. Ya, betul. Adab tu pun sama juga. Jangan lupa ya semua orang. Jadi Dr. Jihan, ni saya nak tanya ke soalan ni. Apakah adab-adab yang diajar oleh Rasulullah SAW dalam berkomunikasi, yang mana kita patut terapkan dalam komunikasi, sama ada komunikasi lisan atau tulisan di media sosial? Macam mana, Doktor? Okay, terima kasih Sab. Adab-adab tadi saya kira kita boleh ambil lah petikan daripada hadis-hadis Nabi tu kan. So itu more or less perkara yang sama lah. Cuma mungkin saya boleh share bagaimana, what next, bagaimana kita nak menerapkan adab-adab tu dalam kalangan
pengguna-pengguna media sosial yang most of our citizen di Malaysia ni ataupun seluruh dunia lah sekarang ni kan secara global memang tertumpu kepada penggunaan media sosial. Jadi saya kira dia adalah satu peranan tanggungjawab individu. Kalau kita nak kata tentang cara tu, dia memang adalah setiap individu tu menyumbang ataupun menyumbanglah kepada kaedah untuk menerapkan adab tersebut kan. Macam Nabi kan sebab ada bagi tahu kat kita, Nabi SAW berpesan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Nabi katakan barang siapa yang mempelopori ataupun pelopor kepada satu-satu sunnah, ataupun sunnah ni maksudnya bukanlah sunnah Nabi tu, satu cara yang baik, maka bagi dia pahala dan pahala orang yang mengikutnya. Jadi dia akan dapat dan pahala tu berterusan sampai hari kiamat. Dan sebaliknya pula sebaliknya pula waman sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sebaliknya pula barang siapa yang pioneer ataupun mempelopori satu-satu perkara yang buruk, yang tak elok, jadi perkara tu pula diikuti oleh orang-orang lain, maka dia punya dosa tu dia akan dapat, dia sendiri, dia akan tanggunglah sampai ke hari kiamat. Jadi kita nampak kan bahawa untuk kita menerapkan adab ni, dia adalah tanggungjawab individu. Setiap individu dia perlu menjadi contoh kepada yang lain dalam supaya orang lain pun meniru adab dia lah dan sebagainya. Especially lagi kalau lah dia tu adalah seorang influencer, seorang YouTuber dan sebagainya, maka lagilah perlu menjaga adab-adab dalam berkomunikasi sebab orang lain follow kan, orang lain tengok, orang lain terpengaruh share. Share dan namanya dipetik lah kan. Jadi itu sangat kena berhati-hati dalam nak menerapkan adab. Selain daripada tu maybe kita sebagai pendidik lah, macam we all, kita semua dalam satu institusi pendidikan kan, USIM. Jadi nak tak nak kita juga menjadi rujukan, reference kan, anak-anak murid kita, mahasiswa kita. Jadi kalau saya nak posting something ke dalam FB ke dalam Insta dan sebagainya, so saya kena jagalah perkataan-perkataan yang keluar, sharing-sharing yang keluar daripada posting saya, semua kena jaga sebab kita punya anak murid memang memandang aja kan. Dr. Faizal lagi lah famous, ramai follower dia. Itulah. Jadi InsyaAllah. Lepas ni kena follow lah Dr. Faizal di Instagram. Jadi itulah kalau kita nak cakap tentang kaedah bagaimana nak menerap tu, saya nampak begitulah kaedahnya. Setiap orang perlu bagi tahu diri saya adalah contoh kepada orang lain. So saya kena jadi yang terbaik seperti yang Nabi itu, manhaj Rabbani tu, supaya the whole citizen yang melihat kita, yang follow kita sebagainya, dia akan mendapat acuan yang kita cuba portraykan. Dan acuan yang kita cuba portraykan tu actually dia adalah bersumberkan yang kita sebut tadi, manhaj Rabbani. Sahaja Sab. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Jadi saya rasa itu antara soalan-soalan yang crucial lah yang kita tanya pada doktor berdua lah. Sekarang ni saya rasa saya nak tanya soalan yang santai-santai je macam tu. Apa harapan doktor berdua nak tengok di media sosial ni, harapan macam umat kita ni, macam mana kita nak dapat ke umat yang berkualiti melalui media sosial. Harapan doktor, silakan Dr. Jihan, silakan. Saya dulu ya? Boleh. Okey. Harapan saya satu je, saya nak tengok umat Islam ni bersatu. Sebab macam Dr. Faizal sebut tadi kan, banyak pro, banyak cons, tapi it is a battle kan. Battle setiap individu bagaimana nak utilize the social media dan bagaimana nak optimumkan manfaat dia dan sebagainya. Dan currently kita nampak antara shortcoming yang backward ataupun yang tak bagusnya ialah social media kalau salah digunakan dia boleh memecah belahkan juga banyak pihak kan. Jadi itu memang harapan terdalam saya supaya platform ni kan Dr. Faizal, kita dapat jadikan platform perpaduan lah. So anything yang ada clash, ada perbezaan pandangan tu,
tak perlulah bagi saya digembar-gemburkan di social media. Dan I don't know bagaimana kita USIM take charge untuk perkara-perkara ini, dan saya kira di situ jatuhlah juga tanggungjawab kepada kita punya kepakaran di sini kan, Dr. Faizal, komunikasi media baru ni mungkin boleh take up the issue of peaceful ni kan, harmoni, perpaduan, bagaimana kita nak ketengahkanlah agenda perpaduan umat Islam secara global, dunia dan sebagainya melalui social media. Itu saja, Zab. Okay, Dr. Faizal pula, pendapat Dr. Faizal, bukan pendapat lah, harapan doktor nak tengok. Saya risaukan social media ni adalah terhadap mereka yang anak-anak kita lah. Saya risau dengan anak-anak muda. Saya rasa bagaimana pengaruh social media tersebut. Pada saya rasa kita adalah di zaman bahawa kita membesar sebelum social media. Kemudian social media datang. Dan kita tahu bahawa ada masalah di sini ya. Kita tahu macam mana nak step back dan sebagainya. Saya cuma risau dengan di zaman budak-budak muda kan, anak-anak kita, bagaimana nak mereka akan membesar nanti, sejauh mana kita tak nampak impact tersebut. Jadi saya rasa kita kena lihat perkara tersebut ialah anak-anak muda dan mereka yang sangat vulnerable terhadap social media ni dari segi mental dan juga emosi. Saya tak nampak benda ini begitu besar masalah kepada mereka yang seperti kita ya, seperti kita yang kita clear ya benda yang betul, benda yang salah. Kita kadang-kadang kita buat salah, kemudian kita minta maaf. Pada saya social media ini ialah satu platform kita panggil self-correct. Kalau sesuatu benda tu salah, cepat-cepat akan kita dapat benda yang betul. Kalau benda tu agaknya kita buat salah, cepat-cepat agaknya Allah tunjukkan live lagi satu viral terusnya. Dan sepatutnya seseorang itu insaf. Dia kata aku ni memang dah buat silap, satu dunia dah tengok, mungkin aku kena fikir balik ya, reflect balik kepada apa yang Allah nak tunjukkan kepada aku. Saya rasa itu adalah kepada mereka yang more or less normal dan kepada kita yang khilaf selalu buat silap. Saya risau dengan anak-anak muda, budak-budak sekolah, budak-budak yang ataupun golongan yang dewasa tapi vulnerable mentally, terasa depressed dan sebagainya. Kita tahulah bila orang tu share berkaitan dengan dia punya rumah atau dia punya apa yang dia ada, kita kadang-kadang kita tahu benda tu, kita rasa gembira kepada orang tu, atau kita rasa macam tak apalah benda ni mungkin kita rasa ada unsur-unsur riak yang kita boleh ignore. Okey, ataupun dan sebagainya. Tetapi bagi mereka yang budak-budak muda atau yang tak bisa stable, benda tu akan membuatkan dia orang rasa depressed atau membuatkan dia orang rasa macam wow nak jadi macam tu dan sebagainya tanpa mengetahui bagaimana perkara itu dijalankan. Jadi adalah sangat penting sebenarnya, saya rasa JAKIM pun sedang menumbuhkan suatu garis panduan patuh syariah menggunakan media sosial. Mungkin saya juga terlibat berkaitan dengan bagaimana untuk menggunakan media sosial dengan lebih bagus, khas untuk golongan muda dan golongan literasi ni. Macam-macam kita boleh buat sebenarnya. Sebagai contoh, berhenti daripada menggunakan media sosial. Kita boleh berhenti sebulan 2 bulan. Kalau kita rasa hidup kita ni didikte oleh media sosial, kita berhenti dulu. Kita deactivate dulu akaun kita. Kemudian kita datang balik. Sebab media sosial ni ada banyak ilmu-ilmu penting kita tak nak ketinggalan. Perkara-perkara tersebut sebenarnya ada cara yang kita boleh buat untuk menjadikan penggunaan media sosial kita tu lebih bagus dan lebih murni. Dan mungkin Dr. Jihan betul, kita kena addkan adab-adab yang Rasulullah dah cakap berdasarkan hadis-hadis Dr. Jihan cakap tadi ya. Supaya kita tahu perkara tersebut, kita perlu emphasizekan kepada golongan-golongan muda ini. Tetapi ialah, dan second ialah our fight lah Dr. Jihan. Saya rasa dekat USIM kita kena fight untuk berdakwah di media sosial supaya suara kita dan suara yang opposite pada kita boleh dengar. Ya. Because at the end of the day, saya rasa insya-Allah manusia akan pergi kepada fitrah yang benar dan dia akan pergi perkara yang benar. Jadi kita perlu beri kepada perkara yang benar. Itu sajalah daripada saya, insya-Allah. Okay, terima kasih Dr. Faizal. Jadi boleh saya simpulkan di sini bahawa sebenarnya untuk membina ummah yang berkualiti, adab semasa berkomunikasi di ruang media sosial ni pun perlulah diambil kira. Jadi tak bolehlah sombrero je nak tulis. Kadang-kadang macam Dr. Faizal dan Dr. Jihan cakap tadi, dia reflect pada diri kita, betul macam sebab kita ni seorang Muslim, tapi bila kita bercakap dekat media sosial tu macam tak sedar diri macam tu. Jadi
boleh juga saya cakap yang macam memberi ingatan jugalah, yang jadilah kita seorang pengguna media sosial yang bersikap positif dengan berkongsi maklumat-maklumat positif, ilmu-ilmu yang berguna, nasihat-nasihat agama ke, kata-kata motivasi ke, dan kalau nak komen tu komen yang positif-positif je pada kawan-kawan pada media sosial mana-mana lah. Kalau macam kita terasa macam ada komen-komen negatif tu, kita cepat kalau boleh bidas dengan komen-komen yang positif. Jadi kita kena tanya jugalah dalam diri kita kan, kalau adakah kita rasa selesa tak kalau macam kita tengok benda tu dekat media sosial tu very clean, macam semua orang cakap benda-benda yang positif, so mesti kita akan rasa macam seronoknya macam tu kan. Macam hari-hari kita pun sentiasa positif. Macam Dr. Faizal tadi, Doktor bangun pagi terus tengok apa tu namanya, tengok benda-benda yang bermanfaat, macam Mufti Meng ke kan, benda-benda yang positif untuk kita menceriakan hari-hari kita ni, especially di kala pandemik ni lah Doktor ya. So dia rasa macam sebab kita memang kita pun tak disangkal jugalah, sebab kita memang berada dalam keadaan yang tengah tegang sekarang ni, semua orang tak boleh keluar rumah, semua orang kerja dari rumah semua, so benda-benda positif tu sangat diperlukan. Jadi untuk orang yang sentiasa bersikap negatif ni pula, dia akan sentiasa bersikap negatif lah. Mana-mana pun memang akan ada sikap-sikap negatif yang tak diingini lah. Memang ramai pun sekarang ni di media sosial. Jadi saya nak ucapkan terima kasih. Kami dari USIM TV Live nak ucapkan terima kasih pada Profesor Madya Dr. Faizal Kazmani dan juga Profesor Madya Dr. Nur Najih Jaafar kerana sudi meluangkan masa bersama kami dekat sini untuk berkongsi pendapat, berkongsi pandangan berkaitan dengan topik kita pada hari ini bersama penerimaan hijrah. Jadi boleh saya simpulkan di sini, itu sajalah untuk hari ini rasanya. Kalau ada apa-apa Doktor nak tambah ke atau nak share ke pun boleh juga. Tak ada apa-apa. Terima kasih USIM Live TV. Thank you. Terima kasih. Jadi sekian sahaja untuk kali ini ya penonton semua. Minta maaf dari saya dan juga Doktor sekiranya ada terkasar bahasa Doktor ya. Terlanjur bicara sepanjang majlis. Sesungguhnya yang baik itu adalah datangnya daripada Allah dan kekurangan itu adalah kelemahan saya sendiri. So semoga berjumpa lagi di lain waktu semua. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.